So tadi you guys dah tengok siapa guest kita sebenarnya. Kita ada bagi sikit video untuk you guys tengok. And kita would like to welcome kita punya guest of honor today. Boleh kenalkan diri, asal mana dan umur berapa? Nama saya Muhammad Nur Sulaiman Abdullah. Saya berasal dari Gombak, Selangor. Sekarang saya berumur 18 tahun. I see. Okey, sekarang Sulaiman belajar di mana? Sekarang saya belajar di Adman Aviation College. Oh, ambil kelas apa tu? CAM, Part 66, Aircraft Engineering. Ambil license lah. Yes. License aircraft engineer. Yes. So you would like to become an engineer lah nanti? Ya. Okey. You guys can see lah. Okay, so dia sekarang ni tengah ambil lesen untuk jadi engineer. Tapi reason why kenapa kita nak interview dia hari ni atau kita nak santai dengan dia hari ni, it is because of dia ada satu pencapaian yang dia baru-baru ni dapat, which is you menang apa hari tu? Saya menang dalam World Racing Championship. World Championship. Yes. See guys, umur 18 tahun boleh menang World Championship So menang kategori apa? Dalam kategori under 18 tapi under 70 kg. Nice. Dengan dia mengalahkan 24 negara, betul? Betul. Oh. Wow, So kita ada salah satu atlet yang boleh kita membanggakan, not only Selangor, not only Malaysia lah. So I would like to say congratulations to you. Tahniah Sulaiman, saya sangat berbangga, kami sangat berbangga Pelajar umur 18 tahun, ambil license aircraft engineer tapi dapat mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. So apakah sebenarnya inspirasi yang Sulaiman dapat untuk bertanding dalam bus lengan? Sebenarnya saya tak ada terfikir pun nak bertanding apa. Saya just minat macam bersukan tu lah, saya minat sukan tu. Tiba-tiba kawan tu macam ajak saya pergi training dengan yang profesional lah kan. Ni kawan mana ni? Kawan kolej ke macam mana? Kawan di rumah. Oh, Kawan fitness lah. Ah. I see. So selain daripada doing this orang kata pertandingan lengan atau semua ni, ada buat exercise lain ke atau aktif dalam apa sukan? Ada banyak lagi sukan lain. Seperti? Contohnya kalau sukan yang biasa kita dengar, pingpong, badminton, saya main juga. Oh. Rugby dulu. Saya sekarang dah berhenti sebab saya fokus dekat satu sukan nama calisthenics. Calisthenics tu apa? Kalau penonton tak tahu. First time tengok. Calisthenics tu apa? Calisthenics ni dia sukan yang guna body weight. Dia macam kita boleh bina badan, ada skill-skill tertentu yang kita boleh buat, yang menggunakan strength, mobility, endurance juga. So adakah itu salah satu penyumbang untuk you punya strength, you punya apa, untuk you punya arm wrestling? Betul, sangat banyak. Sangat banyak. Oh, dia tercetus daripada situ lah. Dan baru you rasa macam, oh you boleh buat dalam bus lengan ni. Macam tu? Ada rasa macam tu lah. Okay. So tinju lengan ni sebenarnya kalau orang luar tengok, benda tu adalah sukan yang macam tak famous lah. Okay. Tapi macam apa yang you terfikir untuk tarik orang masuk pertandingan ni, and apa yang orang selalu macam salah anggap pasal sukan ni? Macam untuk tarik tu kena ikut minat masing-masing. Macam orang tu minat yang suka lain pun tak ada masalah. Boleh try je sukan ni. Sebab sukan ni tak adalah boleh kacau kita meja dua lain, sukan lain. Kita just training je tu, tak boleh lah. So teknik lah. Cuma yang salah anggap tu, mereka anggap kita senang untuk injet. Sedangkan kita ada peraturan, ada teknik tertentu untuk elak daripada kita terjadi lah. So preparation untuk masuk pertandingan biasanya berbulan. Tapi saya itu 2 minggu je. Itu pun tak cukup 2 minggu, macam beberapa hari. and you still win That's amazing. Alhamdulillah. Mungkin sebab dia dah biasa, macam dia cakap tadi kan, macam-macam sukan dia ada. Dia ambil calisthenic dia tadi kan. So bila mana you dah biasa workout kan, you pun sampai jogging, betul? Selalu apa lagi sukan, misalnya pergi hiking ke apa, macam tu. So bila benda tu dah buatkan dia dah ada stamina yang kuat untuk masuk bus lengan, betul? Salah satu lah sumbangan untuk
untuk you punya strength daripada pertandingan tu lah. Ya, dia macam basic. Aduh, sekali kompor. Jangan ada lagi. Takut Okey. Okey, kalau macam ni, dia banyak pakai fizikal kan, betul tak? Sebab nak panggil mind lah Okey, kalau pakai fizikal. Tapi sebenarnya saya rasa, bila saya tengok lah kan, dia orang main Gusti Lengan ni, kan dia macam banyak guna mental sebenarnya. Betul tak? Betul. Ya, boleh cerita sikit macam mana? Dia ada yang kita kena pakai strategi juga. Dia macam suka-suka dia ada strategi, ada teknik dia. Kita kena tahu lawan kita dia macam mana. Udah baca dia lah. Kita kena baca dia semua main. Masa ada sempat ke nak baca macam masa mula-mula start tu kan, terus pegang tangan terus lawan je kan. Betul. So macam mana you nak baca dia tu? Kita boleh tengok dia punya setup. Setup untuk lawan. Tunjuk sikit boleh tunjuk. Contoh lah, ada 2 skill. Satu hook, satu lagi top roll. hook ataupun Top roll. top roll. Roll ni macam kita gunakan, kita relax. So muscle coordinator kat sini dan wrist kena kuat. Okey. Dan paling penting sekali antaranya dan bila dia dapat take over kita punya ni habis. Kita betul-betul kena jaga banyak ni. Kita kena lawan-lawan sampai ref kata ref grip. Sampai ref grip, ref yang tentukan. Kita tak boleh nak gaduh-gaduh situ lah. So waktu tu kita nampak dia mesti set up macam mana. Kalau dia rapat, maksudnya dia nak masuk. Kalau dia macam jauh sikit macam ni, okay, kita dah tahu lah. Dia nak pancap macam ni, maksudnya dia top roll tu. So tu kita dah kena fikir, kita kuat bila mana. Kita kena tahu lama lah patutnya. Tapi kalau kena try jugalah, try untuk roll kan. Kalau tak dapat, kita try waktu main. Dia kalau dia lain sikit kalau dia banyak set, macam banyak round. Contoh ada 6 round ke 3 round, kita boleh baca dulu awal. Kita bagi dia menang dulu, just rasa-rasa, tengok dia main macam mana. Sekarang tu, kita betul-betul. Baru kita, okay, dah tahu ada macam mana, kita try bagi macam ni. Tak dapat, kita try tukar-tukar macam main. Tapi tu banyak gambling juga lah. Banyak risk juga. So strategi tu penting kan Mbak. So maknanya awak 2 minggu tu strategi tu belajar macam mana, belajar dengan kawan tu macam mana? Kita boleh tengok YouTube, tanya kawan. Kita kan jauh, kita duduk kat hostel kan. So kita message, kita call. Kita tanya orang macam mana ni semua. Lepas tu kita tengok, kadang dia bagi nama yang masuk. Ada yang masuk tu kita kenal. Kalau yang tak kenal tu susah sikit lah, nak baca dia. Oh, maksudnya kenal tu maksudnya kita tahu cara permainan dia lah. Ada video dia apa semua, kita boleh tengok. Maknanya you dah baca lawan punya strategi sebelum ni lah, macam cara dia lawan. Ya, betul. Patut. Itulah. Baguslah. Then maybe kita boleh tunjuk sikit video yang dia bertanding. So you guys boleh tengok, penonton boleh tengok macam mana kita punya guys bertanding. Alright, so kita dah tengok video macam mana guys kita bertanding tadi. I think it's very impressive. Sebagai peserta yang berumur 18 tahun, memiliki kekuatan yang saya rasa macam berpengalaman lah Kak Aziz. Ya, bukan mudah lah sebenarnya. Ya, Kita memang tengok macam senang je. Tapi ya, macam yang cerita tadi nak kena baca strategi dulu, macam mana cara nak pegang semua tu semua teknik tu memang kena belajar dulu. And untuk saya, bagi saya lah, dari segi mental dia tak macam umur 18 tahun lah. Macam umur orang yang mungkin dah 24, yang which is dah pernah ada pengalaman dalam bertanding. I think it's very impressive. Okay, so ada a few soalan yang saya nak tanya lagi. Boleh tak kongsi satu momen atau momen yang berkesan ataupun mencabar dari perjalanan kejuaraan you tu? Maksudnya during all the competition tu, ada tak momen yang dia berkesan dan tapi rasa mencabar juga? And bagaimana anda mengatasinya? Okay, contoh kesan tu saya boleh cakap macam, oh okay, tak pernah terasa tapi benda ni berkesan kat diri. And ada satu momen yang rasa mencabar, macam, ush, I don't think so I can do it ni. Tapi in another way, both tu you boleh counter and you menang. Ada tak that kind of moment ke? Setakat ni momen tu dalam yang pertandingan itu tak ada lah. Tapi yang sebelum-sebelum ni ada. Which is sebelum ni macam tu? Macam pertandingan waktu kemasaan, dia susah sikit. Masa waktu kita training, kita ada rasa macam tercabar sangat. Tapi waktu yang pertandingan dua ni, memang level memang rasa dia.
Contoh macam daripada Poland seorang. Cerita sikit. Yang Poland tu kita dah nampak fisik dia memang kurang sikit, macam kurang payah sikit. Cuma kita nampak dia punya hasil usaha dia training, dia punya forearm semua besar, sangat besar. Dan tengok dia kalau kawan lain memang ganas juga lah, agak agresif. So di situ bila kita nak lawan dia, kita dah try rasa tangan dia semua. Boleh rasa macam boleh ke tak? Tangan dia besar, rasa lain, betul rasa lain. Vibe dia tu lah, kita boleh rasa lain lah. Vibe dia betul rasa lain. Tengok dia betul-betul macam nak menang kan. Masa kita try lah, kita try nak tarik pun tak boleh masa tu. Dah start tak boleh. Dia sempat nak masuk lagi, sudah semua tak pula. Lepas tu kita dapat lah counter scan macam tahan scan, tapi tak dapat lama. So dia memang kuat lah. Kalau saya pernah tengok lah sikit video kat dalam YouTube yang saya buat. Saya rasa ada at some point, saya rasa macam you guys tu membahayakan diri. Macam contoh bila dah kena benda apa yang hook semua server tu. And walaupun you guys dah nampak dia dah sampai situ, tapi you guys punya tahan tu sampai shoulder out, sampai nak tarik kan. Tak kira terasa terkehel ke? Dia ada teknik dia. Ada teknik lah. Kita kena jaga betul semua. Kita tak nak injek dalam pertandingan, so kita training dulu tu. Sebab contoh macam kita dah kena tarik kan. Kita tak boleh biar macam ni. Kalau dia So biar untuk follow lah. Yes, betul follow. Bila ni jauh, mobility untuk kena dislocate tu memang besar. Memang boleh kena lah sikit. Sini boleh, sini boleh. Pernah injet? Saya tak pernah injet juga. So far tak ada. Injet sukan lain banyak. Oh, okey. Tapi masa lawan tu, masa World Championship tu, berapa orang total peserta yang you kena lawan sampai you nak masuk peringkat akhir tu? Itu 10 orang. Kita lawan dalam 4 ke 5 macam tu lah. Masuk dengan Malaysia sekali, India, Poland, Finland, so negara lainnya. Beberapa tu lah. Okey, lebih daripada 10 ada? Lebih 10 untuk kategori lain. Oh. So you left and right kan? Yes. So, untuk left dia dapat nombor 3. 3. Yes. Yang right Second, yes. Right. I think for 18 tahun ni dia punya orang kata masa depan itu cerah. Ya, sangat. Ah. Cerah. Dan you masih belajar kan? Ya, Kan, you masih belajar dalam course engineering. So macam mana you nak imbangkan masa? Sebab you minat sukan. Bukan sukan ni je you suka, tapi you ada macam-macam sukan yang you suka. Tapi untuk mesti lengan ni okey, ataupun untuk macam mana you nak seimbangkan masa you tu? Untuk nak berlatih, lepas tu mesti ada kelas. Cuba cerita sikit. pada saya sendiri pun memang susah lah untuk disiplin tu. Pagi ada kelas lepas petang kan. So lepas petang tu kita kena training. Jadi saya waktu pagi dah training. Contoh kita fikir hari ni kita kena training lari. Tapi tak ada masa. So petang tu nak training lari pula. So pagi kita lari. Tapi you tak ada coach tu yang ajar you? Ataupun you sendiri yang buat jadual sendiri tu? So lepas sendiri. Oh, Kadang-kadang kawan di hostel ada ajar kat. Contoh macam seorang pelajar ni, Akhil Azim. Dia ajar saya berlari. So dia memang jaga lah. Dia ajar saya form semua. So belajar juga lah kawan. Dan dia memang khusus dari segi larian dia mati ke macam mana? Ya, dia memang hebat dengan sukan dia lah. Oh, Sukan tu memang dia hebat. That's good, that's good. Ada kawan yang membantu. Tapi Yeah. without a coach, dia boleh train. Maknanya you jadualkan diri sendiri. Lepas kelas, you mesti buat benda tu hari-hari. Betul. Disiplin dia kuat lah. Disiplin memang betul kena buat. Mental bukan kuat, kadang kita koyak juga. Semalam boleh buat lebih, hari ni macam kurang sikit. So waktu tu kita kena macam tak apa, stay konsisten. Teruskan dalam sebulan 2 bulan mungkin bertambah lagi strength kita, bertambah lagi performance. Dia kena banyak bersabar. Dia naik dan turun. Okay, istilahnya tapi kena lari pun kena juga. Lari. Kena berlari juga ke apa? Hari Betul cerita cakap tu, you kena lari. Macam tak ada kena mengena je, lengan tapi kena lari. Betul. Sorry lah, saya ni tak bukan pandai sangat sukan kan, waktu tanya kan. ni contoh bagi suka-suka lain lah. Oh. Tapi berlari penting kan untuk endurance. Okay, I faham. see. Bukan kaki. Tapi untuk usia lengan memang based on lengan dan badan lah. Semua kita kena main upper body. Full body kita boleh main lah. Dia penting juga endurance. Supaya kita macam tak mengang waktu lawan. Itu penting juga. So maksudnya bila kita main game yang suka dengan tinju ni,
dia basically okay, upper body memang paling confirm lah. You kena strength tu. Tapi of course kalau ikutkan secara logiknya, kaki ni pun kita kena main because kita nak gerak ke bawah betul. Betul. So dengan cara berlari itu boleh menambahkan kita punya endurance dari segi lower body lah. Yes, lower body, kekuatan, mobility penting kat kaki. Kita ada silang-silang kaki juga. Oh. Lari. Ya, ada banyak teknik sebenarnya. Banyak sangat teknik, ada cara dia untuk menang. Memang kita kena belajar. And all this technique you belajar from yourself. Maksudnya there's no one yang coaching you one by one ada. Ada juga. Ada juga lah. Tapi biasanya basic ada macam. Kadang saya tengok dekat YouTube, kadang kita tengok orang lain buat dia tu, lepas tu jadi kan. So kita try and error lah juga. And then mana yang jadi tu praktis lah. Yes. Praktis lebih lah yang jadi tu. Kita lebih, lepas tu minta orang ajarkan kalau salah ke. Kalau ada salah kan, kita tanya orang. Maknanya tak ada spesifik coach lah untuk you, tapi you belajar sendiri dan bertanya. Betul? Baiklah. Okay, I think one more question before kita commercial break. Kalau dari segi sukan, okay, macam contoh kita tengok sukan-sukan lain, orang ada cara makan lagi lah. Macam sukan tinju, sama ke macam sukan lain? Maksudnya ada jaga pemakanan and then ada cara dietary orang sendiri. Betul. Setiap sukan semua ada diet. Macam dengan tinju? Macam dengan tinju, kita makan macam diorang makan juga. Macam kita jaga badan. Protein, so kita nak ada recover. Maksud kita nak strength tu, kita nak tenaga, kita nak ada carbo. So training tu, hard training, carbo kena banyak. So kita kena consume lah, consume banyak. Lepas tu, macam diet tu kadang kalau dah nak competition tu, contoh kita nak pilih berat mana kita nak, time tu lagi kena jaga. Contoh kata you bawa 70, kata 80, tapi you nak kategori 70, so you have to diet lah. Yes, itu diet. I see. Apa yang Rizal makan? Kalau macam makanan favourite you lah, senang cerita. Kalau sebelum you, masa you tengah training tu, you makan apa semua? Nasi dengan ayam. Nasi kan? Nasi dengan ayam tu paling penting lah. Gula jaga tak? Gula sejaga. So masuk banyak air kosong. Ais kosong banyak. Tak ada ais, kita guna ais suam lah banyak. Ais suam. Yes. Air manis tak boleh? Boleh? Boleh, tapi Tak boleh. tak boleh banyak sangat lah. Ada berlebihan. Kita kacau juga. Ayam tu ayam kari ke, pada ayam ke ataupun ayam goreng je tu macam mana? Ayam tu, tak kisah masak apa pun. Yang penting ayam ke daging, yang penting protein tu ada. Saya just macam tu lah. Saya tak kisah, asal dapat makan lah. Asalkan dapat, orang kata isi minyak lah. Isi minyak. Okay. Jadi saya Biasa atlet suka makan telur kan, telur suka masak ke apa semua. You Hmm. amalkan tu ke? kalau ada duit, kita makan lah. Maksudnya ada extra duit, ada extra budget. Bukan yang murah kan? Betul. Sabar je lah. Sebenarnya Kak Aziz, saya boleh cakap lah, kita rasa ni mana-mana sukan Kak Aziz. Semuanya perlukan duit. Betul tak? Baik segi fans. Maksudnya kita nak, even I think nak boleh sukan lah Kak Aziz, even kita tengok lah, ni lain sikit topik lah. Even kita pergi tengok Miss World ke, mana ke, beauty pageant ke, you guys nak diet, you guys kena makan salmon. Tak boleh nak makan yang macam nasi, masak lemak, tak boleh. So benda-benda macam tu is a bit expensive lah. So I think I understand kenapa guys kita kata it depends on the budget itself kalau you nak diet. Tapi it's normal lah kot kalau kita makan nasi, ayam. And sayur pun ada juga ke, atau you sayur tu is actually is optional for you. Optional lah. Yes. But the most important thing is carbs and protein lah. Yes. See, okay, alright. So I think we can go for a commercial break. Lepas ni kita akan sambung, ada few soalan-soalan kita nak tanya dia. Jumpa sebentar lagi. Alright. Studio borak dulu. So before commercial break, kita ada tanya soalan dari segi cara pemakanan, dietary, and also how dia punya cara pengenalan dia terhadap sukan dengan tinju ni. And saya rasa Kak Aziz nak tanya, ada soalan juga dari segi. Okey, saya Melu nak tanya, you sebagai pelajar, okey, dan you juga exercise, atlet lah kan. Okey, macam mana, okey, boleh tak cerita sikit daripada
bangun pagi, macam mana apa you buat, sampai lagi exercise petang sampai malam. Misalnya, mana tahu orang lain pun boleh ikut, boleh tiru, Betul. kan? Betul. Boleh. Okey, macam bangun pagi, lepas subuh tu, macam contoh pukul 6 dah bangun subuh. Pukul 6, lambat 6.20 tu, 6.25 tu. Lepas tu habis solat semua, tengok luar ni, terang ke tak? Tengok luar terang, kita pergi lari. Kalau rasa gelap lagi, kita just stretching ke apa dulu, sementara tunggu kan. Okey, dah habis lari tu, dalam 7.30, dalam 7.30 macam tu. Sebab pukul 8 bas dah gerak, dah nak gerak, macam dah steady. Lepas tu, kita naik, training. Kita training ambil sling lah, biasanya. Contoh exercise tu macam pronation, curl. Apa? Rotation. Pronation. Rotation. So kita macam okay, so kita akan letak weight, kita angkat. Untuk forearm. Yes, untuk form belah sini. Okey. Dia ada nama dia ponytail. Ke dalam ni nasi. Wish takut. Saya tengok pun takut. Lepas dah habis rutin tu, ada banyak lagi rutin macam pronation, lepas tu dia ada yang macam curl untuk forearm, ada yang bicep, untuk ankle. Dah habis semua rutin tu, kita rest jap. So kita makan apa, macam makanan yang kita buat di rumah, kita boleh makan jap. Sementara tunggu bas, lepas tu siap-siap mandi, naik bas sampai sini, sampai ke college lah. Sampai college tu kita breakfast dulu, dan masuk kelas. So dah masuk kelas semua, pukul 12 kan ada rest, ada break kan. Waktu break tu boleh pilih, dia optional antara nak pergi gym ataupun tak. Masa time tu lah kita macam main weight sikit dekat gym. Kalau macam dekat hostel tak dapat nak buat lebih kan, sebab mungkin short level, tak banyak weight. So kat gym ada dia tambahan ni, so kita main kat gym. Habis main gym tu, seorang macam biasa, masuk kelas, habis kelas terus training. Maksud kita naik, solat asar, tukar baju terus training. Kita buat calisthenics ke, kita mesti ada macam satu sukan yang betul-betul kita fokus. Contoh saya calisthenics kena saya fokus. Wrestling nombor 2. So kita habiskan rutin ni dulu, kita habiskan demi set apa semua, exercise, dan baru kita proceed sukan lain. Kita main habis sling ke, kita berlari waktu tu. Habiskan. Calisthenics ni sebenarnya apa sukan dia yang dia buat sebenarnya? Bagi saya, Member tu ke? menembak, ada yang terbang-terbang juga kan. Tapi saya yang bagi estetik, dia macam kita main untuk pure strength. Kita buat skill, macam handstand, lepas tu arm planche, macam tu lah. Planche, ada lah nama dia. Dia sama macam gimnastik. Okay. Cuma dia tak se-clean tu lah, secantik dia orang punya form semua. Kita cuba tiru lah, cuma tak macam mereka lah. Kita ada juga main ring, sama. Kita dengan gimnastik memang hampir serupa lah, hampir sama. Cuma dari segi form tu, you guys tak ada kisah sangat as a gymnastic kan, dia fokus kat forming dia kan. Cara how you land, you punya kembang macam mana, you punya pusing macam mana kan. Macam you guys buat benda, tapi you guys not like meniti beratkan how the form tu jatuh ke, atau form tu is accurate 90%, tak adalah. Tak ada. Tapi cuma akan tengok form juga. Form sangat penting. Kalau masuk competition dalam test ni pun memang dekat form. Ada competition tak? Banyak memang. Pernah masuk? Saya tak pernah lagi. Ada terniat? Ha? Ada terniat nak masuk? Ada? Ada. Mestilah. Sebab ni sukan meja kan, kita dah train lama. So memang kita nak try lah nanti. Cuma sekarang belum kot. Calisthenics ni daripada umur berapa yang you dah start involve? Saya involve dalam masa umur 14. Saya just tengok orang belajar lah. Kita tengok, kita belajar. Tengok orang belajar, tanya. Tengok form semua ni lah. Umur 15 saya fokus. Masa dekat sekolah menengah, kita training. Kita buat basic. Lepas tu ada try-try, skill-skill. Kita belajar lagi lah. Sampai sekarang, memang lama. So it's 4 years already lah. 4 tahun dah juga sebenarnya. Okay, that's very good. Okay, soalan saya, bagaimana, ni apa soalan dari so saya tanya ni pun saya tak tahulah. Okay, bagaimana rasa kemesraan di kalangan pemain tinju lengan? Okay, so soalan dia adalah
bila you guys pergi macam competition, itu kat Pavilion betul? Pavilion Bukit Jalil tak salah saya. So macam mana you as a orang yang baru masuk dalam industri, you nak mesrakan diri you nak blend in dalam you punya ni, ataupun there's a tradition whereby kalau aku datang sini kau tak boleh buat apa, kau ngahal kau ngahal aku, okay, tapi bila kau dah ada nama sikit, kau dah ada some place, okay, you can be my friend ke, ataupun sukan dengan tinju ni adalah lebih macam friendly, everyone boleh berkawan. Nak kata semua friendly tu memang semua sukan mustahil macam tu kan. Betul. Cuma kebanyakan yang humble lah. Kebanyakan tu memang friendly. Kita pergi, kita borak, kita ambil gambar. Dia macam dah terbiasa benda tu. Kira kalau kita datang Aero apa semua dah okey lah. Tak ada macam kau siapa, tak ada lah. Dia tak ada macam tu. Dia macam dia blend in lah, dia tak ada selek-selek kan. Dia okey. So antara sepanjang perjalanan sepanjang orang kata kan, antara dalam grup Malaysia, I think you ada yang youngest ataupun ada lagi yang muda daripada you sendiri? Ada lagi muda. So lagi kuat. Yang paling muda is actually umur berapa? Yang kita boleh masuk kategori untuk championship ni. Paling muda adakah 18 as you, ataupun ada lagi yang rendah daripada 18? Ada lagi rendah. Berapa tu? Sekarang ni yang saya tahu under 15. So yang you cakap yang kuat tadi 15 umur dia? Bagi ada yang 16, yang champion tu 16 tahun ni. And dia punya strength is beyond than you ke? You boleh assume? Beyond lah dulu. Tapi saya rasa saya boleh lah sekarang buat, insyaAllah. Tapi dia memang waktu kita try dia dulu memang dah lama kan. Dia main daripada kecil lagi, umur 12. So boleh rasa lain lah. Dia sebab dah lama kan, bila macam you baru lagi kan. Bukan ambil baru lagi dalam 3 minggu, dalam 2 minggu macam tu. Kalau mungkin dah lama lagi, kalau you dah berlatih lebih lama dengan strategi, anytime you akan World Championship. Betul? InsyaAllah boleh. Sebab kalau ikutkan sekarang memang semua berusaha keras. Tak kisah umur pun memang, tengok umur 12 macam kecil kan, tapi sebenarnya kuat. Memang kuat. Kita tengok macam kecil tapi sebenarnya kuat. Walaupun sekejap training, dia ikut individu sebenarnya. Ada orang tu memang genetik dia dah kuat. Genetik dia ada advantage pada tangan dia besar, bulu jari dia besar, ataupun dia memang dah kuat. So maknanya faktor genetik ni memang membantu dalam kekuatan stamina dia semua, betul? Betul. Genetik dan setiap sukan membantu. Cuma hard work lagi penting lah. Hard work. Yes. Betul, hard work kita ada. Dedication tu lah. Dedication, yes. Okay, kita akan ke commercial break sekejap. Selepas ni kita akan kembali dengan soalan Kak Azim pula. Okay, Alright. stay tuned. Hey guys, so welcome back to Studio Borak Lu. So kita ada dah, I think dah dekat 3 segmen dah. Kita tanya soalan yang lebih mellow. Maksudnya lebih kita tanya soalan-soalan berkenaan dengan diri sendiri, berkenaan dengan competition, berkenaan dengan exercise. So saya rasa saya discuss dengan Kak Aziz tadi during a commercial break. I think we want to discuss a bit panas. So kita panggil nama ni segmen panas. So saya rasa saya akan start dengan ladies first. So dia akan tanya dulu soalan dan kemudian saya lah. Okay, Man. Kan, Man tadi mencerita rutin Man berbagi, belajar kan. And then exercise kan. Sabtu Ahad pun exercise juga. Bila masa berhibur? Tak tentu. Wayang ke, dating ke. Ada girlfriend? Girlfriend tadi. Girlfriend tak ada? Oh, kenapa memang tak ada girlfriend? Tak nak ada girlfriend ke macam mana? Bukan tak nak, memang tak ada. Oh, memang tak ada. So available to be mingle ke not available to be mingle? Available kot. Available. Okay guys, so nanti kita akan letak dekat description tu social media kepada guest kita. So, for those who are really interested about competition pun boleh, atau nak mengenali dengan dia Lebih rapat lagi kan? Ya, okay. Dia ada advantage ni tu kan? Sebab kan dia bukan saja boleh jadi rakanlah kawan, tapi bodyguard. Boleh jadi fitness juga. Boleh jadi fitness punya coach. Oh, 3 in 1 ni? Yes. Oh, untunglah siapa dapat Okay, so Kak Aziz tadi tanya soalan ada girlfriend ke tak? Saya nak tanya pula. Ciri-ciri wanita. Ya, betul. Ciri-ciri wanita apa yang you're looking biar at? rapat sikit. Perempuan tu kita tengok sikit. Rupa dah ada. Of
course. Stamina pun dah bagus Betul, kan. betul. Okey, championship lah tu kan. World championship. Education Ha, dah cantik lah tu. dia bakal license aircraft engineer kan? Ya, betul. Okey. Soalan dia tadi apa? Soalan dia, ciri-ciri wanita. Sila jawab. Ciri-ciri wanita idaman. Ciri-ciri Ciri-ciri sebenarnya saya macam tak terfikir sangat lah. Tapi yang macam basic dia, dari segi agama, rupa, pasal keturunan dia. Rupa macam mana tu? Anak-anak muka Cina ke, Jepun muka ke, mix ke, Korea ke, Melayu lah kan? Tak kisah. Yang penting cantik lah. Bagi saya cantik, okey lah. By the way, before kita tanya tadi, kita pandang pada Man ni. You macam bukan ada mix sikit. You mix ke ataupun this is Chinese look kan? Dia bukan macam Chinese look. Cerita sikit. Actually, my grandma Chinese. I see. Then no wonder lah dia punya muka tu ada mix. So tak kisahlah macam mana pun rupanya asalkan cantik di mata you. Yes. And adakah dia wajib bertudung ataupun tidak bertudung? Macam ni. Kita tak kisahlah tu. Optional untuk dia lah. Nanti saya cuba untuk ubah. Yes. Mantap. Itu yang kita perlukan. Dari segi agama pun bagus. Masak. Pandai masak tak? Masak saya kurang sikit tapi boleh lah untuk survive. Apa makanan kegemaran? Boleh tahu dia pasti boleh lah cek kan macam mana cara masak. Mungkin Makanan bakal kegemaran. tu boleh praktis lah daripada sekarang. Makanan favourite, ayam masak merah. Ayam masak Ayam masak merah. Sedap, insyaAllah. Wow. Alright. Of course lepas ni Man akan teruskan dengan dunia sukan apa semua belajar. Ni nak kahwin tu ada tak? Nak kahwin dalam masa terdekat ke ataupun it's a long way to go? Maybe long lagi kot. Mungkin dalam 25, 26 tu. Tak ada long kan? Itulah pasal. Saya ingat dia long 30. Mungkin dah ikut sunnah kot. Macam Nabi kahwin 25, betul? Panas, 20. 7 tahun nanti. Semua tu lah. Saya fikir lagi cepat Zuriat lah. Oh. Boleh trend anak Boleh trend. Ada pelapis kan? Cerita lah katalah ni dah sampai cerita pasal anak. Berapa orang anak-anak? Ya apalah. 6 kot. 6 guys. 3 lelaki, 3 perempuan. Ya. Kasih saya kalau boleh saya nak 2 je lah. Nak jaga 6 orang ni. Tak senang dia nak ramai supaya ramai kita Boleh buat team. Boleh buat team. Ya, buat team. Kita buat team. Dahsyat tanya soalan sampai ke anak. Dia start saya follow dia. Saya follow je Ya follow. ke? Okey. Guys ada soalan panas lagi. Soalan panas lah. Tak pernah ada girlfriend, betul? Betul. Tak pernah dating pun? Tak pernah. Uish, Sepanjang hidup selama 18 tahun. Betul. Memang tak pernah. memang dia fokus. Sebab kita tengok daripada rutin yang tadi, dia seorang disiplin lah. Kan, disiplin. Macam dia nak sesuatu, dia kejar, betul? Kan, tak kisah yang mana-mana dia datanglah. Kan, kalau dia ada, dia lah. Kan, tak cuba usah-usah ke tak ada? Cepat pergi ke tak ada? Astagfirullahaladzim. Tak ada? Tak ada masa kan? Usah-usah pun ada je. Tapi kena back focus lah. Back to mission lah. Kasih soalan panas. Dekat tempat dia belajar dia tak ada. Ya ke? Belajar di Ada Adman Aviation College. Takkan tak ada yang kemudian crush ke? Itu rahsia lah. Rahsia! Ada lah. Dia beritahu dia belajar apa tak. Tapi ada ke tidak itu je. Tapi tak perlu bagi tahu dia spesifik dia batch apa ke, belajar apa ke, tak perlu. Ada ke tak? Ada. Ada. Itu je kita macam biarlah rahsia benda tu. Betul. Tapi at least siapa yang belajar Admal tengok benda ni tahulah dia bukan ada keras kat situ. Cuma kita tak tahu dia belajar apa, dia umur berapa, mungkin dia adalah senior. Ya, mungkin. Cuba tanya, kalau minat perempuan, adakah minat yang lebih berumur ataupun sama bayu ataupun bawah daripada umur? Tu tak kisah. Tak kisah. Kalau tua sikit pun tak kisah. Tak kisah. Tu sikit dia sama umur. Asalkan dia meet your kriteria, sedap mata memandang, and you rasa macam okay, aku boleh duduk dengan dia sampai aku mati, macam tu lah. Boleh get along dengan you. Sebab yang berusia ni pun misalnya dia matang, betul tak? Betul. Yalah, kau tak nanti gaduh. Ya, nak training pun tak boleh kan? Nak ikut lah, nak apa kan? Penting kepala, betul? Betul. Selalu dengar kena cari yang 5 tahun ke atas lebih tua kan. Oi, dengar cerita. 5 tahun ke bawah macam tu lah.
kena ada gap dulu. Betul. That's good, that's good. Aziz ada lagi soalan panas. Soalan panas, okay. Tak, ini tentang family lah pula kan. Okay, family you memang bagi lagi masuk apa-apa sukan, dia tak kisah. Ataupun dia, kalau orang dia kata, no, you kena belajar, you tak boleh buat benda yang lain. Dia kadang ada yang orang suruh belajar dulu ke apa. Tapi kalau orang nampak saya macam boleh, so dia bagi lah. Macam saya sekarang macam saya boleh imbangkan, dia tengok saya macam disiplin semua okey, okey dia benarkan. So tak minta bagi. In other ways, it's basically your parents tengok diri you. Kalau you diri you okay, they give you 100% support lah. Yes. Tapi so far sepanjang dah menceburi bidang ni, ada yang kata tak boleh. Satu ni tadi. So that's mean dia pun bagus lah Kak Aziz. Saya boleh cakap dia sangatlah bagus sebab I think of course even Kak Aziz pun kalau ada seorang anak yang join benda ni, of course lah kita sebagai seorang mak ni, Kak Aziz akan tengok kalau benda tu tidak mencederakan dia, tidak membahayakan dia, dan dia pun tahu cara nak buat benda tu macam mana. Betul. Of course Kak Aziz pun akan bagi restu juga. Betul. So saya rasa itu mungkin yang terjadi pada ibu parents lah. Betul. Alhamdulillah. Dia ada berapa adik-adik? Ada 4. You nombor? Semua 3. Nombor 3. So kakak ke siapa yang sulung dulu? Semua lelaki. Oh semua lelaki, all boys lah. All boys. Adik yang sulung umur, adik yang musuh umur Umur 12. 12, 18. 20, 22. 23. Okay. Berasal daripada Gombak. Yes. Dalam family tak ada siapa yang mencuri sukan lain apa? Macam Okay, kadang-kadang you kan terikut-ikut daripada parents ke ataupun apa? ada saya lah yang jenis macam workout semua ni. Jadi orang daripada penjarahan. Kalau sukan pun dia main bola sepak, silat. Dia memang ada minat lah, masyarakat. So memang dalam family memang semua hebat dalam tu lah. You join silat ke? Ada join. Pertahanan diri tu silat lah ke you ni lain sikit daripada orang itu pandu ke? Ada campur lah. Kadang taekwondo, muay thai, so ada silat. Kita dah belajar, kita tuntut ilmu ya. Mana yang sesuai kita guna macam tu lah. Cuma jangan salah guna lah. Teringin nak jadi macam Johan. Teringin juga, cuma terlalu banyak fokus. Macam bila sebut MMA tadi, saya tengok Johan. So Johan ni sama bayar dengan you ke atau dia muda sikit? Boleh sikit. Dia 16 kan? 17? 17 tahun ni. 17. I think it's around your age kan? So I think you dengan dia, I think equivalent dengan dia. I think you do a lot of things and sama lah. Saya tengok pun Johan tu is basically for your information Kak Aziz, Johan tu adalah kita punya salah satu atlet Malaysia yang berjaya mendapat sponsorship daripada One Championship untuk MMA kan. So umur dia baru 17 tahun. Sama macam kita punya guys juga, very young. And for me itu yang saya tadi boleh nampak gambarkan, yang dia pun boleh jadi macam Johan juga. Of course. So itu yang saya tanya tu, tak berminat ke untuk join MMA, cuma hati risiko dia lebih tinggi lah. Risiko lebih tinggi, fokus lagi banyak. Banyak komitmen lagi. Dedication tu lah. Dedication. Memang susah kalau nak fokus sukan tu, kalau sebenarnya satu sukan ni lah. Go through itu je. Kalau nak macam-macam nanti memang tak boleh fokus semua. Akan jatuh akan juga. Ya, so you are confusing, you nak fokus mana actually ni kan. Kalau setahu mesti ada banyak kau. Betul. Pasal ada banyak latihan lagi, memang takkan cukup. Okay, bercakap tentang sponsorship tadi. Okay. Tentang Tadi saya ada borak dengan Kak Aziz during our commercial break. Sebab saya rasa our guest is Man is very young and very talented and in the future jauh lagi dan cerah. For those penonton ataupun siapa di luar sana yang berminat untuk sponsor kepada Gas ni, itu yang saya bincang juga tadi kepada Man. Boleh sponsor, who knows, dia boleh mengharumkan nama Malaysia lagi, and of course can bring your brand to more higher. So mungkin Man boleh cerita sikit, kalau dari segi katalah orang di luar sana nak sponsor Man, what kind of sponsorship yang they want to sponsor you and what kind of
things yang you want to be sponsored? Couple of things, yang paling penting antaranya suplemen tapi tak penting sangat sebenarnya. Yang penting barang untuk kita training. Example, apa yang barang yang glove ke, apa ke? Kita nak macam meja, table untuk arm wrestling tu. Sebenarnya tu yang paling penting dalam practice lah. Yes. Practice the teknik, lepas strength sebenarnya 70% semua daripada sparring. Bila kita main atas meja, 30% je kita yang main besi-besi berat tu. So tu yang paling penting sebenarnya. Boleh ada spesifik meja dia? Yes, ada Saya sesuatu. boleh je kat meja-meja mana? Kalau main suka-suka boleh kat sini? Oh ya ke? Ah. Meja ni tak boleh? Professionally dia ada dia punya table dia kan, sebab dia ada tangan dia pegang. Sepatu. Lepas tu dia ada apa, talian untuk you tak you pakai sebab loose benda tu kan. Strap untuk elak daripada siapa lagi kan. So basically you need like what supplement, you need double, and of course you equipment lah. Equipment. Yelah, baru dah complete kan, baru dah semangat nak training kan. So for those who yang nak sponsor, itu adalah list yang diperlukan oleh kita punya atlet di depan saya ni. So Kak Aziz. Okay, since saya rasa sebab you dah jadi one of the world champion dalam arm wrestling ni, so you mungkin dah menjadi idol pada siapa kat luar sana dalam segala bidang ni. So apakah tips yang you nak bagi kepada orang ataupun anak muda kat luar sana ke yang nak menceburi bidang ni? Okay, apa nasihat you, advice you kepada mereka yang baru nak menceburi diri dalam bidang? Pada mana yang nak ceburi bidang ni, jangan malu-malu nak tanya, nak join. Just message, try. Macam sekarang kita ada phone, kita boleh message, boleh DM, minta tunjuk aja. Kita tanya, training kat mana? Boleh, kita pergi, kita join. Kalau nak tanya mana boleh? Boleh, Oh boleh je. boleh juga. So nanti kita akan letaklah your IG. Yes. Your IG kat situ, so you boleh DM Man. So maybe Man boleh share juga what are the tips, what are the exercise. Kalau you guys very near dekat tempat yang dia exercise, mungkin you guys boleh exercise sekali ke, kita tak tahu. Betul. Lagi Lagi selain daripada Lagi training memang kena hard. Kita memang kena push body kita to its limit. Kita tak boleh macam manja-manja saja main. training memang kita hari-hari tak boleh skip ke? Dia kalau kita kena tahu jadual, kita tak boleh setiap hari Isnin sampai Ahad training kan. Kalau kita training selalu, sampai badan kita macam dah penat sangat, kita kena bagi dia recover. Kalau tak memang akan injet, macam overtraining. Faham? Badan demam, lemah, sakit-sakit badan semua. Overtraining dia memang sangat ganggu lah. Dia kalau kita overtraining ni, bukan penat sakit kan. Kita punya performance pun memang drop. Dah tak ada apa berubah. Kita drop kan. Dia macam dah kacau, kita tak ada recovery. the rest pun very important kan. Yes, very important. Rest normally berapa lama perlu kan? I mean like kalau macam katalah, you selalu tidur pukul berapa? Tidur paling lambat 12. Biasa kena 10 dah okey. So you need at least berapa? 6 ke 8 jam for you to get a really betul-betul good time for you to rest. Yes, for us youngsters kan. Average dia memang 6 ke 8. Betul. So lebih tak, lebih pun akan jadi lemah. Badan macam barang juga. Cuma at least minimum 6 6 ke 8 jam lah. Yes. Right. So congratulations again, you menang. So selain daripada kemenangan your recently competition, what is your matlamat and what is your inspiration untuk you in the future? Apa lagi your plan in the future? For me, matlamat memang nak ambil lesen ni lah. Kita nak Your study lah. yes, finish study. Lagipun dalam bidang ni bukan satu lesen je. Kan banyak lagi lesen kan. Saya nak clear semua lesen, saya nak ada type rating semua. Tu lah target saya. Memang susah tu. Memang susah. Maksud saya nak pursue dalam sukan ni. Bukan sukan ni lah, sukan lain juga. Memang ada saya minat dia tu, saya akan try. Saya akan try sukan ni. Dan saya akan fokus lah. Bagi 100%. Lepas tu saya untuk masa depan tu macam tu lah. Saya nak teruskan belajar. Dapatkan lesen ni, dapatkan lesen ni. Okay, so untuk orang tak faham, kalau macam Iman cakap tadi kan, terus dapat lesen.
So dalam bidang aviation ni, apa yang penting sebenarnya? Is it you have to have degree, masters or PhD, or license is very important. And tadi Man pun ada cakap tak rating macam mana, mungkin ada orang yang tak faham, boleh Man explain sikit. License ni memang penting sangat untuk pegang kapal terbang untuk utusan. Itu yang buatkan gaji kita berbeza dengan yang lain. Okay. Satu lagi, type rating pun sama. Itu yang buatkan kita boleh sign kapal terbang. Apa kalau orang di luar sana tak faham tak rating tu apa? Type rating ni contohnya macam jenis kapal terbang lah. Itu sama zero ni. Okay. Kita boleh sign yang tu. Kalau nak kapal terbang lain kita kena khusus dia. So untuk kefahaman di sini, kiranya Man punya program ni selepas dah habis belajar, Man akan dapat jadi license aircraft engineer. Tapi tak rating, betul? Betul tadi. So maksudnya Man akan fokus lagi career Man untuk bertambah lagi lebih baik untuk jadi spesialis macam doktor lah. Yes. Spesialis doktor mata ke, doktor telinga ke, whatever, you buat tak rating. Betul. So bila dah buat tak rating tu tambahan lagi gaji ke ataupun is part of your spec kerja, scope kerja? Ke tambah lagi gaji? Macam ada setengah orang kan, okay, bila you jadi doktor ni, atau bila you jadi doktor luar pun sama je gaji you. Ke atau macam engineer lain? You jadi engineer biasa lain, bila you dah ada type rating, you dah jadi macam specialist, gaji you tambah lagi. Dan dia sama macam specialist. Kalau saya memang minat, bukan kalau gaji you memang penting juga. Tapi kalau dah contoh macam 10k pun dah cukup, kita nak tu lesen. Kita nak nampak cantik dalam kita punya rekod. Macam tu lah. Kita nak achievement lah. Kira achievement. So katalah Man habis belajar semua dalam lagi berapa tahun lagi? Belajar 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, which is kalau 2 tahun lagi, which is 2025. Yes. So lagi 5 tahun di mana Man akan nampak diri Man sendiri? Dari segi pendidikan, kerjaya dan also you sukan. Dari 5 tahun selepas belajar, di mana Man akan nampak diri Man? Dari segi tengah belajar sama lagi ke, atau dah menjadi seorang engineer di sebuah airline di Malaysia ataupun di luar negara ke, and then mungkin akan jadi seorang yang successful dari segi engineer dan juga sebagai sukan atlet. Saya dua-dua kerjaya, pembelajaran, kerjaya dan sukan. Memang tiga-tiga ni yang So maksudnya in the 5 years you nak tapau semua. Ya, kalau boleh pun semua kenapa tidak kan? Kalau boleh lah. Kita kena, kadang kita kena tengok balik, boleh ke tak Kemampuan. Tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu betul. Betul. Tak cuba tak tahu. Just kita nak cuba. Kita punya target, ada goals. Kalau orang kata mustahil pun, kata dia orang lah. Boleh dia orang lah. Kita just. Cakap goals tadi, apa goals itu? Goals itu, macam tadi Pak cakap kan? Kan goals tapi you pandang diri you dah masa 5 tahun macam Pak cakap tadi. Goals itu apa? Goals tu saya jadi atlet yang hebat untuk negara kan contohnya. Sampai tu kita ada kejayaan yang hebat. Orang boleh pandang kita tinggi lah. Contoh. Maksudnya tak adalah kita macam belajar main fokus sukan je. Kita adalah belajar juga. Lepas tu kita ada ilmu juga, knowledge. Lepas tu kita sukan pun kita okey. So orang boleh minta tunjuk ajar dalam segi ni boleh, segi pelajaran boleh, dari segi sukan boleh. Kita seorang yang berilmu ni kan, dari segi pendidikan ni, kita rasa bangga terhadap diri sendiri sebab kita mampu memberi ilmu kepada orang yang memerlukan. Betul. So, cuma saya tanya soalan, adakah sukan ni ada di peringkat Olimpik, peringkat antarabangsa? Setakat ni luar negara ni. Kat Malaysia tak ada. Tapi ada sukan lengan ni di sukan Olimpik ada ke, atau dia dalam kompetisi yang berbeza dengan sukan-sukan ni? Dia competition berbeza. Oh, okey. Macam dalam Olimpik masih tak ada lagi. Macam di Malaysia ada dengar lah. Dia nak terapkan dalam sekolah. Sekarang ni dalam beberapa minggu lagi kot ada pertandingan dekat sekolah-sekolah. Dia untuk youth, untuk budak-budak yang bawah 18 tahun nak try sukan ni. Try sukan ni, lepas tu dia pursue untuk training, belajar lagi. Dah start ada dah? Yang dia. Tak pernah. Kalau waktu dia muda, waktu ke sekolah, mungkin dia join ni saya rasa. Ya, betul. Dia dah join lah. Biasa kat sekolah kita main yang teenager gitu kan. Betul. Masa saja. Lepas tu gaduh. Sekarang Gaduh.
apa yang Man cakap tadi, but apa, saya rasa tak mustahil dia boleh dapat apa yang dia nak. Saya rasa bukan dia saja, maksudnya everyone pun tak mustahil untuk capai apa yang you guys nak. As long as macam saya nampak Mas sendiri, dedication, disiplin, and you know what you want, and you are the aim you, you are the vision you. I think kalau you tahu semua benda ni, paling penting lah bagi saya Kak Aziz kat sini, disiplin. Betul. Because disiplin is atas, kalau you boleh disiplin, maksudnya semua bawah yang you nak nanti you boleh buat. Betul. Tapi kalau disiplin dari segi, contohlah, you bangun pun you tak boleh nak set up your own, apa you punya katil, you nak cadar tu, selimut nak betulkan balik, you tak boleh disiplin dengan diri you. Dah feel dah, How you nak disiplin diri you sendiri? Betul. Kan, dari situ kadang orang nak tengok kita boleh disiplin ke tak daripada tempat tu dulu, tempat kita tidur, tempat kita rehat. Dari situ kita bangun pagi, kita buat tu, kita buat benda lain. That's mean it shows you how you're disciplined. Kalau macam lelaki kereta lah, dia kemas kereta dia. Ya, betul. Kan, motor ke kan? Betul. Tapi ada juga Gazi yang orang yang tak minat sangat kereta ni, dia ala kadar saja. Tapi disiplin yang saya boleh nampak ni dari segi dedication masa. Betul. Lepas tu dia tahu apa yang dia nak, hygiene dan semua tu lah. Tapi I think saya dan Kak Aziz mendoakan kepada Man supaya lebih berjaya dan tapau semua segmen yang dia nak tadi. Betul. Tapau semua. And insyaAllah mungkin in the future kita pula Kak Aziz yang akan sorak dia di pentas. Kita akan jadi salah seorang fan kepada Man. Harap Man tak lupa kita. Apa next championship yang you nak bertanding lepas ni, tahun depan? Tahun depan kebangsaan dengan IFA Cup International juga. IFA itu apa maksudnya? World Arm Wrestling Championship lah, tapi dalam IFA itu International Federation of Arm Wrestling. Ada federation dia, ada IFA dan di mana? Untuk tahun depan di Greece. I wish you all the best supaya semua boleh, siapa-siapa luar istana sponsor boleh sponsor Man. Dia adalah seorang yang very dedication person. So mungkin dia boleh naikkan nama brand you. Betul. Boleh menaikkan nama harum Malaysia juga. Ya, betul. So InsyaAllah ada rezeki tu. InsyaAllah. And kami doakan yang terbaik untuk Man. And insyaAllah mungkin jangan segan silu, dah berjaya lagi. Kita akan jemput dan mungkin anytime pun Man boleh datang studio kami untuk sharekan lebih lanjut sebagai seorang engineer ke lepas ni Kak Aziz. Betul. Mungkin dia datang dengan penuh dengan baju engineer dia. Betul. Ataupun dia buat medal dia. Either way. So dia dah tapau semua segmen. Ya. Mungkin dia bawa je lepas ni. Aduh, mana tahu kan? 25 kan nak kahwin. Kan dah tiba dah popular lepas ni kan? InsyaAllah, I think kita doakan yang terbaik untuk Man. So Man, kata-kata terakhir kepada penonton di luar sana yang berminat untuk menjadi macam Man. Sukan tu nombor 2. Walau mana pun memang sukan nombor 2. Kita ada kena knowledge dulu. Takut kita buat palatau ke apa kan. Ada orang macam tu. Tapi kita kena jaga yang ni dulu. Pembelajaran, lepas tu sukan kena disiplin, kena selalu training, jangan rasa lari je kan. Mana ada buat sikit je. Lepas tu nak hasil yang besar. Buat sikit hasil besar. So macam tak function lah. Memang mustahil lah. So memang usaha kena sama dengan hasil kena sama dengan usaha lah. Lepas tu makanan jaga kesihatan. Jadi memang itu yang penting lah. Kalau tak jaga semua ni memang akan membahayakan diri lah. Mudaratkan jaga form. Banyakkan belajar. Satu kita kena belajar. Bukan belajar kat sekolah. Kat luar kita belajar juga. Kat luar kita belajar dengan orang. So macam lah. Daripada cara dia cakap ni, saya tak percaya dia 2018. Saya rasa dia ni world group. Saya rasa dia ada PR team dia sendiri. Dia macam sebelum masuk ni dah ada orang brief dia apa dia nak cakap. Tapi saya tak, I think memang benda tu gifted kan. Memang awak sendiri. I think dia very mature. Dia very mature. That's the tak reason macam why. 18 ni. Betul ke 18 ni? Betul? Saya 17 ke? Okay, sangat patang kan? Ya, betul. Okay, dengan itu berakhirlah sesi Temu Bual bersama atlet kita hari ini. Kami daripada Studio Bualalu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Man. Thank you, Man. Sudi hadir pada studio kita hari ini dan sudi luangkan masa. Dan berkongsi juga. Ya. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi Man in the future.
untuk tahu lagi progres tentang dia punya perjalanan dia sebagai seorang engineer dan sebagai seorang atlet. Dan kejayaan dia yang akan datang Ya, mungkin, betul. insyaAllah. Dan nanti kita akan minta tim kita di belakang takbir untuk letak detail Man. Mana tahu seperti luar sana yang minat, mungkin boleh DM Man macam saya cakap tadi. Ataupun nak sponsor Yes, betul. Mungkin kita boleh letak kita letak detail Man, nanti mungkin Man boleh conversation lah dengan orang yang siapa nak sponsor tu kan. InsyaAllah. So, okay. Alright, Itu saja daripada kami. saya Bat dan Kak Aziz, we are signing off and thank you again kepada Terima Man. kasih Sulaiman. Alright, thank you guys, bye.